Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita teruskan pengajaran kita kepada 1.3 iaitu kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, 1.1, 1.2 kamu dah belajar berkaitan dengan apa maksud kedaulatan, ketinggian kan, ketinggian dan kewibawaan tu. Lepas tu kamu juga belajar tentang jenis-jenis kedaulatan, ciri-ciri negara berdaulat, macam mana ciri-ciri dia, ada pemerintahan, kamu cek balik. Hari ini fokus cikgu 1.3 kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, kita nak tahu apa pentingnya kedaulatan ni bagi sesebuah negara. Kita tengok. Okey, pertama, penting dia kenapa kedaulatan negara tu penting. So, penting untuk mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Yang kedua, kemakmuran ekonomi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, kecemerlangan hubungan luar negara. Okey, tengok yang pertama. Maksudnya kedaulatan negara tu, untuk apa kedaulatan negara tu penting? Untuk memastikan keberkesanan pentadbiran. Okey, tengok. Kedaulatan memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Okey, cikgu dah bagi tahu. Kedaulatan sebuah negara maksudnya kita dah bebas, kita dah merdeka untuk menjalankan pemerintahan negara kita. So, kat sini itulah dia kata memberikan kebebasan kepada negara. So, negara dah bebas untuk menjalankan pentadbiran dia. Okey. Dasar pentadbiran negara dilaksanakan oleh Jemaah Menteri dan kementerian yang berkaitan. Okey, kat sini nak bagi tahu, bila kita dah merdeka, so urusan pentadbiran dalam negara kita di bawah tanggungjawab kita sendiri. So maksudnya siapa yang melaksanakan atau menjalankan pentadbiran dalam negara? So kat sini Jemaah Menteri dan kementerian yang berkaitan. Okey. Untuk memastikan keberkesanan pentadbiran juga, kita amalkan pengagihan kuasa yang mana kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dia ada tanggungjawab masing-masing. So, dua ni, kerajaan persekutuan maksudnya kerajaan pusat dan kerajaan negeri melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Okey, maksudnya apa pentingnya kedaulatan? So, kedaulatan penting bagi mewujudkan ataupun memastikan keberkesanan pentadbiran berjalan lancar. Macam itulah. So, dalam keberkesanan pentadbiran tu kamu kena tahu kita dah ada hak untuk mentadbir negara kita sendiri. Negara kita dijalankan, pentadbiran tu dijalankan oleh Jemaah Menteri dan juga kementerian yang berkaitan. Lepas tu kita juga ada pengagihan kuasa. Okey? Antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. So, sama-sama saling membantu dalam memajukan pentadbiran negara. Okey, sistem pentadbiran negara kita juga ni diperkukuhkan melalui undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Okay, tengok yang kedua, kemakmuran ekonomi. Okey, makmur bermaksud kat sini kaya lah. Kita nak bagi negara kita kaya, tak ada yang miskin, doif miskin teruk lah maksudnya. Okey, kita tengok. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. So, kedaulatan penting. Kenapa? Sebab kita nak laksanakan untuk negara kita sendiri tanpa campur tangan kuasa asing. Okey, so kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Macam mana kita nak bagi ekonomi negara kita ni kaya? Okey, selepas merdeka, pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. So, maksudnya bila kita dah merdeka, bebas, so tanggungjawab kita sendiri untuk memakmurkan ekonomi negara kita. So, lepas merdeka, pelbagai usaha dilakukan untuk majukan dan tingkatkan taraf hidup rakyat. Okay, antara dia, pembangunan ekonomi dijalankan melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Maksudnya, kerajaan melaksanakan dasar pembangunan ekonomi negara. Okey, dari segi yang mana? Dari bidang apa? Pertanian, perindustrian, perdagangan. Maksudnya untuk meningkatkan ekonomi lah, tak kisahlah kan apa-apa pun. Okey, yang ketiga. Pentingnya kedaulatan ni untuk kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Sejahtera ni dia lebih kepada kebajikan lah. Kesejahteraan sosial ni maksudnya lebih kepada kebajikan rakyat. Okey, kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat agar dapat melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Okey, kesejahteraan sosial ni dia lebih kepada kebajikan kan cikgu cakap. Okey, kat sini contohlah zaman sekarang COVID. Adakah kerajaan memberi kesejahteraan sosial pada zaman sekarang, pada zaman COVID? So, kerajaan dia dah bagi air sinar keluarkan KWSP tu. So, kerajaan ada bagi yang apa bagi tu? Yang bantuan kewangan tu ataupun moratorium kepada ahli kerajaan kan. So, maksudnya
kerajaan dia ada buat dasar sosial dia untuk apa? Untuk sejahterakanlah, untuk bagi kebajikan kepada rakyat supaya rakyat tak adalah melarat miskin ke apa. So dia tengok macam mana situasi rakyat tu. Okey, kat sini dia kata memastikan kerjaan agar dapat melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Okey, kenapa kerajaan dia nak pastikan rakyat ni berilmu dan ada maksudnya dah dapat pendidikan lah. Kenapa? Sebab bila rakyat dapat pendidikan, so rakyat akan bijak, pandai, so rakyat tu akan boleh bagi sumbangan kepada negara. Itu penting. Okay, next. Beberapa perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Okay, yang ni dia nak cakap untuk kesejahteraan sosial ni, so ada beberapa perkara lah yang diorang nak bagi sama rata ataupun sama antara pelbagai kaum. Contohnya bahasa kebangsaan. So bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu. Tak kisahlah kaum apa pun, so kena mengaku bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Bahasa lain boleh diamalkan, boleh dituturkan. Okey, kita pun ada rukun negara yang sama, semua orang. So kenapa perlu ada benda Allah tu? Kenapa perlu ada identiti? Kenapa perlu ada persamaan tu? Supaya semua rakyat ni nampak memupuk perasaan pemibah ataupun semua rakyat kita boleh bersatu padu untuk wujudkan perpaduan. Okey, sebab kita kan bilang kaum. Okey, next, yang keempat. Kecemerlangan hubungan luar negara. Okey, cemerlang. Cemerlang dari segi apa? Cemerlang dari segi berhubung dengan negara luar. Okay, kedaulatan memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain melalui penggubalan dasar luar negara kita. Okey, sebelum merdeka, kita tak ada kuasa untuk pergi buat hubungan dengan negara luar sebab kita masih dijajah. Okey, bila kita merdeka, kita dapat kedaulatan tu. So, kedaulatan tu yang bagi hak kepada negara kita supaya boleh berhubung ataupun boleh membuat hubungan dengan negara luar. Okey, selain dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara lain, negara juga dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang untuk kepentingan negara. Okey, so hubungan luar dengan negara lain sangat penting. Okey, kenapa penting? Okay, contohlah, kita perlukan barangan lah, contoh barang lah. Kita perlukan sesuatu barang ni, and then barang ni kita tak ada. Macam kita kaya dengan biji timah, so kita boleh jual biji timah kat diorang. Kita kaya dengan petroleum, so kita boleh ekspor petroleum dekat negara luar, so kita dapat pendapatan, ekonomi kita meningkat. Okay, so tapi ada part kita tak ada, contohnya beras ke, tak kisahlah apa pun. So nak import kereta ke, so benda yang kita tak ada, kita perlukan daripada negara luar. So kat situlah perlunya hubungan. Ataupun kita perlukan kita buat kerjasama untuk tingkatkan teknologi dalam negara kita. So kita tak ada kepakaran teknologi, so kita perlu dapatkan bantuan daripada negara luar untuk datang, maksudnya cakap untuk datang bagi input ataupun cara-cara macam mana nak bangunkan negara. So kita perlukan pendapat orang luar juga. So itu maksud kecemerlangan hubungan luar negara. Kita perlu jalinkan hubungan dengan negara luar agar dapat faedah untuk kepentingan negara. Okey, itu berkaitan dengan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Pergi kan next. Oh, next 1.4. Tak nampak pula. Okey, 1.4. Berkaitan dengan langkah nak mempertahankan kedaulatan. Okey, macam mana kita nak pertahankan kedaulatan negara kita? Maksudnya supaya negara kita kekal merdeka dan bebas, tidak dijajah ataupun dijajah, tak semestinya dijajah orang putih datang ataupun mana-mana kuasa besar datang jajah negara kita, itu tak. Dijajah ni maksudnya macam kalau jajah minda kita pun boleh dijajah. Contohnya kita terlalu ikut K-pop ke, masuk yang barat-barat punya, so itu pun dijajah dah. Okey, sekarang langkah macam mana pemerintah dan rakyat untuk pertahankan kedaulatan negara. Tengok langkah dia. Ada berapa langkah? Kita ada 4 langkah sebenarnya. Kalau kamu tengok buku teks, muka surat 12, 13, 14, 15. So boleh rujuk lah. Okay, kita ada 4 langkah. Okay, yang pertama, kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okay, kat sini. Langkah pertama, kita perlu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okay, kat sini sebenarnya apa-apa langkah pun
pemerintah dengan rakyat perlu saling bekerjasama. Nak mewujudkan sesuatu benda tu, suatu langkah tu, pemerintah dengan rakyat perlu ada kerjasama. Contoh, pemerintah kena buat apa? Mewujudkan pentadbiran yang cekap, mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran, memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil serta kepada semua kaum, melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Ini pemerintah kena buat, mewujudkan pentadbiran yang cekap. Apa rakyat perlu buat? Nak bagi ekonomi politik dengan ekonomi stabil, so pemerintah buat yang tu. Apa yang rakyat perlu buat? Memberi kesetiaan. Rakyat perlu bagi setia. Rakyat perlu sokong segala usaha yang dibuat kerajaan. Kalau rakyat tak sokong, so tak adalah fungsi kerajaan buat apa-apa pun. Memupuk kerjasama dengan semua kaum, mematuhi undang-undang. So rakyat perlu patuh undang-undang. Itu cara mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Negara kita ada banyak kaum, pelbagai kaum lah, Melayu, Cina, India, Iban, semua Kadazan. So untuk mengekalkan perpaduan kaum, perlu kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Sekali lagi, apa pemerintah buat? Gubal dasar dan undang, memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa dan semua inilah. Merangka program. Pemerintah perlu buat program, kempen ke arah memupuk perpaduan, memperuntukkan perbelanjaan untuk membuat program tu perlu ada perbelanjaan. Rakyat kena buat apa? Rakyat perlu guna bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara. Sebab tu masa penimbunan kita duk baca rukun negara ni supaya jamin perpaduan. Memahami dan menghormati agama serta budaya, mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling hormati, libatkan diri dalam program kemasyarakatan. Maksudnya kalau pemerintah buat apa-apa program, rakyat terlibat. Itu maksud dia. Kekalkan perpaduan kaum. Next. Memupuk patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme itu adalah perasaan cinta yang mendalam terhadap negara. Cinta terhadap negara. Macam mana nak memupuk perasaan patriotisme dalam kalangan rakyat? So ada sama juga, pemerintah dengan rakyat perlu bekerjasama. Apa pemerintah buat? Tengok atas. Menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan. Untuk timbulkan kecintaan lah. Mewajibkan mata pelajaran sejarah macam sekarang ni supaya kamu peka dengan apa benda situasi yang berlaku, tahu siapa yang di-Pertuan Agong siapa. Ni tak tahu, cari ni. Menganjurkan kempen dan menerbitkan filem yang berkaitan dengan patriotisme lah, yang berkaitan dengan kemerdekaan negara ke, memberi pengiktirafan kepada rakyat yang berjasa. Contoh, buat masjid Sultan Zainal Abidin. Kenapa guna nama Sultan Zainal Abidin? Sebab dia dah buat undang-undang tubuh Terengganu. Contoh kat Melaka, contohlah ada Jalan Hang Tuah, Jalan Hang Jebat. Kenapa? Untuk memperingatkan rakyat terhadap tokoh tersebut. Itu pemerintah. Tengok pula apa peranan rakyat. Rakyat perlu hormati lambang negara, identiti negara, jalur gemilang, bendera kebangsaan, bahasa kebangsaan, lagu kebangsaan. So kita kena hormat. Menyanjung dan menghargai adat warisan negara. Meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan dalam bidang pendidikan, sukan, ekonomi. Menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Maksudnya kita kena hargai tokoh, kita kena tingkatkan imej. Contohnya kita jadi budak yang paling pandai, genius dalam negara. Maksudnya kita dapat mengharumkan negara lah. Sukan ke, kita tera nombor 1 ke. Next. Mengukuhkan pertahanan negara. Mengukuhkan pertahanan negara, last ni. Sama macam tadi, pemerintah dengan rakyat perlu saling bekerjasama baru boleh mengukuhkan pertahanan negara. Apa tugas pemerintah? Gubal dasar dan undang-undang untuk lindungi keselamatan negara. Adakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama negara serantau dan antarabangsa. Maksudnya ada buat perjanjian pertahanan. Latihan kita bagi. Memodernkan aset ketenteraan. Memastikan pasukan selamatan sentiasa bersiap siaga. Rakyat kena buat apa? Peka terhadap isu keselamatan negara. Contohnya bagi maklumat kalau ada pencerobohan, kita bagi info dekat bahagian tertentu tu. Elakkan kolaborasi dengan pihak luar yang mana boleh mengancam keselamatan negara. Contohnya kita jangan bagi input ataupun maklumat yang berkaitan dengan rahsia negara. Menganggotai pasukan keselamatan, kita jadi pasukan polis ke, tentera ke, dan pasukan sukarelawan untuk pertahankan negara. Dan kita mestilah sanggup berkorban demi pertahankan kedaulatan negara. So, antara langkah-langkah, semua langkah 4 langkah ni, perlu ada kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah buat apa, rakyat perlu ada respon. Kalau tak ada kerjasama, maksudnya tak okey lah.
Okey, pemerintah dan rakyat bertanggungjawab untuk pertahankan negara daripada ancaman musuh. Okey.